Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi. Okey, kita berjumpa lagi dalam kelas PDPR kita pada hari ini. Jadi hari ini sebelum kita mulakan kelas, saya nak kongsi dulu mutiara kata daripada kata-kata ilmuwan, okey, cendekiawan, ulama iaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kata-kata ni saya dapat dalam bahasa Indonesia Jadi kita adalah makhluk. Makhluk ni bukan bahasa Indonesia kan, tapi maksudnya kita adalah manusia. Manusia yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahawa masalah biasanya dari dalam. Maksudnya kita sebagai manusia ni kita memang suka salahkan benda lain ataupun orang lain, kan? Kita biasa tuduh orang. Tapi hakikatnya sebenarnya benda-benda itu sebenarnya berasal daripada kita. Contohnya kita nampak orang tu ada telefon baru, kita macam dengki, kita pun kata dia dapat duit ni daripada apa-apa semua. Sedangkan mungkin dia berusaha untuk dapat telefon itu. Masalahnya masalah kita dan kita tidak boleh tengok orang lebih daripada kita. Okay, contoh sama belajar juga. Okay, kita selalu kata cikgu ajar susah, soalan ni susah, saya tak pandai, saya tak reti. Tetapi hakikatnya sebenarnya jiwa kita. Kalau kita nak, insyaAllah kita boleh buat. Okay? Itu kata-kata dia lah, kata-kata hikmah dia. Okey, jadi kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk yang ke-6, topik yang ke-6, tajuk yang ke-6 iaitu ruang. Okey, 6.1 ataupun 6 tajuk ruang, bentuk dan ruang, iaitu poligon sekata. Okey, jadi standard pembelajaran yang kita akan belajar hari ini ada dua. Yang pertama sekali dah menyatakan ciri-ciri poligon sekata dengan merujuk kepada sisi, penjuru, paksi, simetri sudut dan perpenjuru. Dan yang kedua adalah mengukur sudut pada poligon sekata sehingga 8 sisi. Dan kamu boleh merujuk pada buku teks matematik tahun 5 pada muka surat 217 hingga 220. Okey, jadi saya nak bawa ini keluar rumah. Kita asyik duduk dalam kelas, kita boring kan? Ataupun duduk dalam rumah kita boring, kita pergi keluar. Kita tengok alam hijau dulu. Okey, suasana hijau. Jom kita sama-sama. Kita buka langsir, kita tengok pandangan luar. Okey, nampak kita pergi jalan kat luar, main rumput dulu waktu senja kan, waktu pagi, matahari nak naik, kita lebih bersemangat. Okey, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu poligon sekata. Okey. Wah, cantiknya corak dinding ini. Ada segi 5 pentagon, ya, poligon sekata dan tidak sekata. Mari kita kenal ciri-ciri poligon sekata. Apa itu poligon sekata? Ciri-ciri adalah, okey, kita ambil satu contoh poligon ini. Okey, satu poligon ini, poligon dia kata sisi lurus sama panjang, 5 sudut pendalaman, penjuru, dan paksi simetri. Okey. Jadi kita nak tahu apa itu poligon sekata dan tidak sekata. Bila sekata, maksudnya semua ini adalah sama. Sisi dia ni sama, penjuru ni yang dalam. Maksudnya kita kalau bahasa Melayu kita connectkan dia punya ni. Kita sambungkan dia punya ni daripada hujung ke hujung ni. Okey, daripada sebelah sini ke sebelah sini dan dia boleh sambung, itu namanya perpenjuru. Sudut pendalaman ni dalam poligon ni sudut dia. Penjuru ni yang kita panggil dia bucu. Okey. Bahasa mudah dia panggil bucu ataupun benda tajam ni lah, tajam ni. Okay, ini adalah penjuru. Jadi semua ini adalah sama. Perpenjuru dia pun ada bilangan dia. Okey. Kemudian dia ada sisi yang sama, sisi lurus, dan sudut dia yang sama. Okey, jadi itu adalah poligon sekata. Okey, sudut dia tak sebenarnya sama tapi dia ada sudut. Contoh ini kita tengok sini, pentagon ni, pentagon sekata dia kata 5 sisi lurus yang sama panjang. Maksudnya kat sini 2 cm, sini 2 cm, sini pun 2 cm. Kemudian 5 sudut pendalaman. Nampak sini ada sudut, sini ada sudut, sini ada sudut, sini ada sudut, sini ada sudut. Kemudian dia ada 5 penjuru maksud ini. Dalam ni kita kena ni 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebab tu dia kata 5. Dan 5 penjuru ni lah, bucu ni, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 paksi simetri. Nampak ni, paksi simetri tu yang ni,
Ni paksi simetri. Paksi simetri tu maksudnya bila kita garis tengah ni. Okey, saya tunjuk paksi simetri ni. Ini penjuru kan paksi simetri ni. Maksudnya bila kita lipat dua tu dia jadi bilangan dia sama. Nampak ni. Ini satu, yang ini dua, nampak ni. Ni paksi simetri dia dua. Kemudian kita belah mana bab sini tiga. Okey. Dia sama. Kemudian sini empat. Okey. Dan satu lagi adalah yang sini lima. Okey. Satu, dua, tiga, empat dan satu saya tak nampak. Okey ni lima. Ni. Jadi dari lima lah. Penjuru ni masa tahun 4 kamu dah belajar. Paksi simetri. Maksudnya bila kita lipat, kalau kertas tu kita lipat dua, maksudnya sebelah kanan dan kiri dia adalah sama. Okey, sama saiz, sama bentuk. Itu maksud dia paksi simetri. Garisan tengah. Okey, titik tengah. Okey, kita tengok B. Okey, ciri-ciri poligon sekata ni, poligon sekata. Semua sisi yang tepi ni garis tepi garis tepi ni, semua sisi lurus sama panjang, bentuk tertutup. Dia tertutup tertutup. Dia tak ada bukaan di sini. Saiz semua sudut adalah sama besar. Ini sebab dia buat lukisan ni sebenarnya sudut dia ni sama besar je. Maksudnya kalau sudut cakah semua cakah. Kalau tirus semua tirus. Okey, kemudian bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Nampak ni? Bilangan sudut ada 5, penjuru pun mesti ada 5. Okey. Kemudian bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi lurus. Ni paksi simetri tu yang tengah ni lah, yang kita potong ni, maksudnya mesti sama dengan bilangan sisi dia. Cukup kelima-lima ni, cukup kelima-lima ni dia adalah poligon sekata. Kalau tak cukup, maksudnya dia poligon tidak sekata. Okey, seterusnya kita tengok sini Okey, nombor 2. Okey, bentuk ini sebenarnya sebab saya dah tarik dia punya slide ni tau, dia jadi melebar dia jadi landscape. Sebenarnya ini adalah bentuk segi empat sama kalau kamu rujuk dalam buku teks tu segi empat sama. Dia bukan segi empat tepat, dia segi empat sama. Sebab tu dia kata poligon sekata. Jangan kamu keliru apa dalam video ni nampak segi empat tepat, tapi dia kata poligon sekata tak segi empat sama. Sebab saya tarik slide ni. Okey, jadi ini adalah segi empat sama dan ceritakan ciri-ciri dia. Yang pertama ialah dia ada berapa penjuru? Dia ada 4 penjuru. 1, 2, 3, 4 penjuru. Okey. Kemudian dia ada penjuru dia ada berapa? 1 dan 2. Dia ada 2 penjuru. Okey. Kemudian dia ada apa? Garis. 4 garis yang sama, 4 sisi sama. 1, 2, 3, 4 sama. Kemudian paksi simetri dia mesti sama dengan dia punya bucu dia. Okey. Ini 1, 2. Okey lagi. 2 lah. 2 je. Okey. Ini boleh 3. Sini boleh 3, 4. Okey, jadi 4. Boleh jadi itu adalah, dan sudut dia ada 4 sudut yang sama. Okey, sudut tegak. Okey, jadi kita cuba ini. Kita tengok ini, tulis nama poligon bagi berpandukan ciri-cirinya. Okey, 6 sisi. Kita tengok 6 sisi saja. Bila 6 sisi dan semua sama panjang, 6 paksi simetri, dia adalah heksagon. Okey, kena ingat baliklah 6 sisi berapa, 4 sisi berapa. Kemudian 3 sisi lurus, kemudian 3 sudut pedalaman yang sama besar dan tiada penjuru. Dia adalah segi 3 apa dia? Sama sisi. Okey, segitiga sama sisi. Dia ada segitiga, ada banyak jenis. Ada segitiga bersudut tegak, ada segitiga kaki sama dan segitiga sama sisi. Okey, jadi ini sama sisi. Sebab apa? Sebab dia tiada penjuru dan dia sudut dia tiga-tiga sama besar. Kalau dia kaki sama, dia lain dia ada sudut tirus. Dia ada sudut yang kecil. Kemudian 7 penjuru. Dia adalah 7 penjuru adalah semua sisi sama panjang. Dia adalah heptagon. Okey, heptagon. Boleh? Heptagon, segitiga sama sisi. Boleh? Okey, seterusnya nombor 2. Berapakah bilangan penjuru bagi poligon sekata yang ditunjukkan? Okey, ini berapa kamu kena kira ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 penjuru. Ini pula. Ini sama tak? Sama lah. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Okey, kemudian 7, 8 dan 9. Okey, dia ada 9 penjuru. Okey, ada lagi tak 9? 9 je lah. Okey, ada 9 penjuru. Okey, lengkapkan jadual sini. Okey, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, 3 bilangan lurus, bilangan penjuru ada 3, part simetri ada 3, sudut dia ada 3, penjuru dia sifar. Okey, segi empat sama pula. Okey, tengok ini segi empat sama pula. Dia ada 4 sini. Simetri dia ada 4 juga. Penjuru dia ada 2 saja. Ni 1 dan juga 2. 1 dan juga 2. Okey. Okey, hexagon ada 6. Penjuru dia ada 6. Simetri dia ada 6. Okey. Kemudian sudut dia ada 6. Okey. Oh, ada 6. Okey, kita tengok pentagon. 5, 5. Bilangan lurus dia ada 5. Sudut dia ada 5. Dan penjuru dia ada 5. Okey, jadi yang ni dia akan jadi, ini akan jadi 7. Basis simetri dia pun 7. Pentagon, penjuru dia 8. Penjuru dia 8. Basis simetri dia mesti adalah 8. Dia ikut penjuru. Dia ikut penjuru. Okey. Jadi kita sambung kepada topik yang seterusnya. Okey, kita tengok sini, kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu ukur sudut pedalaman. Okey, jadi kita tengok sini, saiz semua sudut. Okey, saiz semua sudut pedalaman bagi pentagon sekata adalah sama. Berapakah nilai sudut A? Okey, kita nak tahu sudut A. Macam mana kita nak sudut? Okey, untuk nak mengukur sudut ni, kita kena ada ni semi protaktor. Semi protaktor. Kenapa semi? Sebab dia separuh. Okey, ni semi protaktor lah. Okey, jadi cara nak mengukur, kita tengok sini gambar ni, saya tunjuk lah. Kamu boleh dapatkan di kedai buku lah untuk nak membeli semi protaktor ni. Okey, cara-cara nak mengukur sudut A, tengok ni. Letakkan pusat protaktor tepat pada penjuru A. Okey, nampak ni pusat dia ni, yang garisan ni saya tunjuk ya. Saya besarkan sikit bagi kamu nampak jelas. Okey, ini ni pusat dia, nampak Okey, ni pusat dia. Okey, ni garisan ni kamu letakkan betul-betul tepat pada ni, pada A tu. Saya bagi dia center sikit. Okey, tepat pada A tu, nampak tu. Okey, nampak sudut ni kan, letak pada A tu. Okey, kita letak contoh di sini, kita letak pada A tu. Nampak ni garisan ni, nampak ni baris tu. Okey, kemudian kita tengok garisan yang kena pada garisan protector tu. Nampak Kalau kamu nampak situ, kamu akan nampak garisan yang kena pada protector tu. Nampak ni garisan ni. Garisan ni yang kena. Jadi garisan ni yang kita ambil. Okey, kita ambil skala dalam, skala luar. Okey, kita tengok ni sudut apa. Kamu kena tahu ini sudut apa. Ini adalah sudut cakar. Bila sudut cakar, kita kena ambil yang sebelah sini, yang dalam ni lah. Sebab cakar ni dia besar. Cakar ni maksud dia lebih daripada 90. Okey, kita tengok ni. Okey, nilai sudut A adalah 108 atau 110 tolak 2. Okey, 110 tolak 2. Ni 110 tolak 2 ni. Tolak 2 ni, ataupun kamu ukur dapat 108 lah. Okey, kenapa, macam mana kita nak tahu dia sudut dalam, bukan sudut luar? Kenapa kita nak baca yang dalam, bukan yang baca yang atas? Okey, sebabnya ni garisan ni adalah sudut cakar. Bila sudut cakar, dia mesti lebih daripada 90. Jadi bila 90, kita tak boleh lihat yang atas ni. Sebab atas ni 70, dia mesti lebih. Jadi kita kena lihat yang bawah ni. Okey, itu maksud dia. Sebab tu kamu kena tahu sudut cakar, sudut tirus dan sudut tegak. Ada 3 sudut tu dah. Okey, ni cara nak tengok dia. Jadi kamu tengok sini lah. Nanti kita akan buat sama-sama aktiviti dia. Okey, untuk yang B pula, yang kedua, nyatakan nilai sudut P. P ni, nampak ni, nilai sudut P. Jadi macam mana cara membuat? Ialah kamu pusingkan kamu punya semi protector kamu tu. Okey, tengok saya pusingkan. Kamu letak dia di tengah ni. Okey, ni saya kecilkan sikit lah pada besar kan. Okey, nampak ni. Bila saya kecilkan dia, garisan itu nampak dia akan, bila kamu tarik garisan biru tu, dia akan nampak sama dengan 90 ni. Lepas tu 90. Jadi ini adalah sudut. Ini adalah sudut tegak. Sudut tegak. Kita
kita mula-mula sebelum kita nak mengukur tu, kita kena tahu dulu sudut apa. Nampak ni. Kalau kita tengok dalam soalan ni, nyatakan jenis sudut A dan sudut B. Ni sudut cakar, ini adalah sudut tegak. Kita lihat dulu jenis sudut dulu sebelum kita nak mengukur, supaya kita tak terkeliru dengan bacaan dia, sama ada skala dia dalam ataupun skala luar. Okey, tu kena tahu dulu. Okey. Okey, seterusnya nampak ni, nilai sudut A ialah, okey, kita tengok A mana. Okey, kita tengok A ni. A berapa nilai sudut A ni? Berapa nilai sudut A? Nilai sudut dia adalah, tengok sini. Okey, ni garisan dia. Jadi kita ambil yang sebelah sini sebelah sini 135. Sebelah sini 135. Jadi sudut A adalah 135. Okey, jadi saya tulis kat sini nilai dia adalah 100. Okey, nilai di sini adalah 135 darjah. Okey, dia tengah-tengah kita tak nampak jelas kan, kita tengah-tengah ni. Okey, kalau kita nak mengukur pun mengukur saya ambil ni, kita ukur. Jadi saya kena pusing lah dia punya ni, pusing macam ni kan. Kita nampak tu. Okey, jadi kita tarik kita punya ni, letak di tengah-tengah ni sudut A tu. Jadi kita nampak sini lah. Kalau ikut sini lagi, dia lagi pelik sikit lah. Dia jadi 155. Ni kadang-kadang guna yang betul punya lah, dia akan dapat 155. Tetapi sebab semi protector ni dia sengitkan. Tapi kalau kamu ukur guna ni, dia dapat 155. Jadi dia akan dapat 105 lah. Tapi kalau terujuk pada buku teks ni adalah 135. Kenapa kita kena baca yang luar ni? Sebab dia adalah sudut cakar. Okey. Okey, sudut B pula, kita tengok sudut B. Okey, sudut B di sini. Okey, jadi sudut B kita pusingkan sudut B tu. Okey, pusingkan. Okey. Sebab di sini di garis tegak dia ni kita pusing lagi. Okey, dia main sudut ni seronok sebenarnya. Okey. Okey, kita dapat B sini, kita tarik B tu di tengah-tengah ni. Okey, jadi garisan B ni tengok sini, dia adalah 100 berapa. Kalau kamu kira betul-betul sini adalah 102 ataupun 101 lah. Tepat di sini adalah 100. Kita boleh tulis di sini dia adalah 102 ataupun 101 lah. Ni kena tengok betul-betul lah kalau kamu garis betul-betul. Okey, sebab ni adalah sudut cakar. Sudut cakar dia mesti lebih 90. Okey. Okey, kemudian kita tengok ini pula. Okey, kita tengok yang B ni pula. Okey, B. Kita tengok yang S ni berapa sudut dia? Okey, ni SR. Okey, bacaan luar S adalah sifar darjah. Okey, bacaan skala luar R adalah 120. Jadi 120 tolak sifar, jawapan adalah 120. Itu cara dia. Okey, tulis sini lah, 120 darjah tolak sifar darjah, kamu akan dapat jawapan adalah 120 juga. Okey, itu cara kita nak membaca lah. Okey, menggunakan semi protector. Okey, sekarang ni kita nak tengok sini. Okey, kita ambil sini. Macam mana kita nak mengukur untuk sudut yang ni, sudut yang P ni. Okey, jadi kita ambil ini, kita tegakkan dia, kita letak di tengah-tengah ni. Paling mudah ialah kita jadikan yang sebelah sini adalah sebagai sifar. Jadi kita pusing, dia jadi macam tu. Ni paling mudah. Memang kena macam ni lah supaya kita dapat yang tepat punya. Jadi ini kita letak macam ni. Okey, kurang. Jadi sini dia akan menunjuk sini. Kalau kamu tengok sini, gambar rajah dia merujuk kepada, saya tukar kepada pen ya. Okey, nampak ni gambar rajah dia merujuk kepada, besarkan sikit. Sini. Okey, dia kat sini kita nampak. Dari garisan dia sini, kalau saya kecilkan sikit, kita akan nampak ni, dia 96. Okey. Jadi kamu akan dapat yang A ni adalah 96 darjah. Ni 96 darjah. Okey, kenapa 96 darjah? Pertama sekali lah kena pasti sudut dia. Dia adalah sudut cakar. Sudut cakar dia mengembang ataupun bahasa mudahnya kita nganga muda. Itu ada sudut cakar. Okey. Yang kedua, Q pula. Kita nak tahu nilai Q ni sudut apa? Ini adalah sudut cakar. Bila sudut cakar, kamu kena tahu dia mesti lebih daripada 90.
darjah. Okey, sudut tirus dia kurang sudut tegak dia mesti sama dengan 90. Ni sudut tegak. Sudut tirus dia mesti kurang dari, dia mesti 45 darjah. Maksudnya kurang daripada 90. Okey, sudut tirus. Okey, sudut tirus kurang daripada 90. Dia senang je. Sudut cakar lebih daripada 90, sudut tegak adalah 90. Okey, kita tengok pula yang Q ni yang Q. Okey, mula kita ambil, kita tegakkan dia. Kita ambil satu baris macam ni. Okey, bagi sama, kemudian kita letak dia betul-betul di tengah-tengah ni, garisan ni. Jadi kita pun tarik yang Q sebelah sini bukan sebenarnya sini yang jadikan nilai kosong. Sini dia akan dapat 140. Kita ambil yang ujung ni sebab dia sudut cakar. Jadi sini Q ni adalah 140 darjah. Okey, W macam mana? W sama juga, dia ada sudut cakar. Jadi kita ambil cara mengukur dia, kita letak. Okey, saya betulkan balik. Okey, jadi kita letak betul-betul di tengah ni. Okey, garisan tu biar sama. Okey. Kemudian kita tarik sudut kita ni, letak di sini. Di pusat dia tu. Tengah-tengah dia tu. Masalah ni tengah-tengah ni tengah-tengah ni mesti ada dia punya garisan dia. Jadi tengah-tengah ni. Ni contoh tengah-tengah ni, di tengah-tengah ni. Jadi kita ambil yang ni dari sifar, kita ambil atas ni. Maksudnya garisan dia ni dia akan pergi kepada 100 lebih kurang saya tak tengok betul-betul, lebih kurang ataupun saya kecilkan dia. Dia akan jadi 100, tak nampak pula. 100 lebih kurang 143 lah. 42 143 lah. Okey. Ni tapi ni kalau kamu kena tengok betul-betul lah. Ini saya letak je lah. Kalau kamu ukur betul-betul, kamu akan dapat, kamu tanda guna pen apa semuanya, kamu akan nampak lah nilai yang tepat dia. Okey. Lebih kurang lah, plus minus. Okey. Jadi itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. With